warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, yang pertama-tamanya yang dihormati lagi dikasihi tuan pengerusi majlis yang panjang lebar dah mukaddimah dia tadi tu, saudara Fakhrul Izzat. Tak sempat saya nak main badminton hari tadi. Kalau tak boleh smash tadi. Terima kasih banyak-banyak Saudara Izzat atas pengurusi pada malam ini. Yang dimuliakan lagi dikasihi, yang dihormati Abang Rizwan ataupun Encik Rizwan Salim, Tok Ketua, saya suka panggil Tok Ketua. Tok Ketua. Nanti insyaAllah, nanti minggu depan insyaAllah kita sama-sama main futsal pula. Abang Rizwan. Seterusnya, abang-abang, kakak-kakak, kalau ada kakak-kakak dalam ni, yang jiran-jiran, Ijiwan, Elimina Green 1, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul, walaupun dalam bentuk virtual, dalam bentuk virtual, semua orang pun masih lagi merindui majlis secara fizikal, merindui majlis secara fizikal. Sekarang ni pun dah boleh kita kembali ke masjid-masjid, mengimarahkan kembali. Di masjid-masjid pun dah ada yang dah menghidupkan masjid dengan majlis-majlis ilmu. Ada saya pergi masjid dah ada dah pun untuk kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya. So depannya insya-Allah boleh kita kembali mengimarahkan masjid insya-Allah. Jadi pada malam ni kita teruskan dengan majlis ilmu secara virtual. Ya, alhamdulillah. Walaupun secara virtual, insya-Allah ada rahmatnya, insya-Allah ada barakahnya, insya-Allah. Sebagaimana Nabi SAW berkata, majlis ilmu rawdatun min riyadil jannah. Majlis ilmu merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Mungkin inilah taman-taman syurga walaupun kita dalam bentuk virtual, tetapi insya-Allah ada keberkatannya. Insya-Allah ianya menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini kita nak membincangkan satu tajuk yang cukup hebat, satu tajuk yang cukup hangat. Ramai yang tak suka sebenarnya. Saya dah bagi tahu Abang Ashraf bila dia bagi tahu saya nak tajuk berkaitan dengan harta ni. Saya cakap jangan cerita pasal harta. Nanti bergaduh. Saya tak nak orang benci saya dekat IG ni. Nanti tiba-tiba saya cerita pasal harta, nanti orang tak nak berkawan pula dengan saya. Tak ada orang nak datang rumah saya, kesian saya. Saya beritahu Abang Ashraf, Abang Ashraf nak suruh cerita berkaitan dengan harta pusaka pula. Alamak, harta pusaka. Itu banyak lagi harta pusaka ni, banyaklah bergaduhnya kan. So kita tukar tajuk yang lebih ringan sedikit tetapi cukup berat juga. Harta yang sengsara ni berat ni. Berat saya nak cerita pada malam ni. Tapi insya-Allah sama-sama kita berbincang, sama-sama kita berdiskusi, ataupun sama-sama kita memberikan peringatan berkaitan dengan harta ini. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat berguna untuk orang-orang mukmin. Mungkin apa yang saya sampaikan pada malam ini mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah, biasa dah pun. Semua harta ni semua dah tahu dah. Berkaitan dengan harta ni, macam Izzat cerita tadi, bagaimana harta tak boleh mencuri dan sebagainya, semua dah tahu dah. Dan mungkin perkongsian pada saya pada malam ini mungkin adalah satu perkongsian yang hanya sebagai tazkirah, ataupun satu perkongsian yang hanya sebagai peringatan sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, harta ini ada dua.
Harta ini ada dua. Harta yang pertama, harta yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan yang kedua, harta yang memberikan kesengsaraan kepada hidup kita. Kan? Memberikan kesengsaraan. Hari-hari balik rumah, tengok muka bini, sengsara rasa nak bergaduh kan. Tengok balik, contohnya duduk dengan mertua, tengok muka mertua, rasa benci kan. Ada something yang, mesti ada something. Bagaimana harta kita disalurkan, bagaimana harta kita kita dapat harta tu dan sebagainya. Kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, zuyyila linnas hubbus syahawat, Allah beritahu kan, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia dan kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Dan diingini oleh nafsu, apa dia? Iaitu perempuan-perempuan dan anak-anak. Kan? Kita suka kan? Suka kepada isteri kita, kita suka kepada anak-anak kita. Harta benda yang banyak kita suka. Harta benda yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak. Kalau dalam Quran beritahu daripada emas dan perak. Kan? Kenapa? Dulu tak ada lagi wang ringgit. Dulu ada emas dan perak. Kuda peliharaan yang bertanda lagi bertati. Mungkin kenderaan lah zaman sekarang. Kenderaan yang hebat-hebat. BMW lah. Mas lah. Cerita pasal Tok Ketua ada BMW. Tak, bukan mengata Tok Ketua. Bukan mengata Abang Rizwan. Dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, kita boleh rujuk insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita boleh lihat bagaimana harta ini merupakan satu keperluan dan satu kesukaan. Orang sukakan harta dan juga ianya menjadi satu keperluan. Semua orang nak harta. Tidak ada lagi kita pergi di mana-mana, kita tanya, kita buat survey. Ada ke? You ni tak suka harta. Awak ni tak suka harta. Tak suka duit. Semua orang suka. Bahkan orang kita pergi ke gelandangan sekalipun, dia nak harta. Dia nak duit. Tidak ada lagi atas muka bumi ni orang yang tak nak harta. Oh cerita, tak apalah saya tak ada harta pun tak apalah. Tu tipulah tu. Kan? Tipulah. Sedangkan dalam Quran tadi, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tadi, semua orang akan sukakan harta. Sebagaimana Izzat pengerusi majlis bagi tahu tadi, di dalam muqasid asy-syariah, dalam muqasid asy-syariah ini ada 5 perkara yang dijaga. Yang dijaga oleh syariat Islam kita ada 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, muhafizuddin, pemeliharaan agama. Yang pertama, pemeliharaan agama, muhafizuddin. Yang kedua, muhafizun nafsi. Apa dia? Pemeliharaan jiwa ataupun pemeliharaan jiwa ataupun nyawa ataupun jiwa. Yang ketiga, pemeliharaan akli, pemeliharaan akal, akal fikiran kita. Yang keempat, pemeliharaan nasal ataupun keturunan, dan yang kelima adalah pemeliharaan kepada al-mal, iaitu harta. Dalam muqasid asy-syariah ada 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita, 5 perkara yang kita kena jaga ataupun syariat Islam yang kena jaga. 5 perkara Allah turunkan syariat Islam untuk memelihara 5 perkara ni. Dan yang kelima tadi adalah harta. Maknanya kita kena jaga harta kita. Janganlah menjadikan harta kita ini menjadi harta yang memberikan kesengsaraan kepada kita. Kena menjadikan harta kita ini menjadi harta yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana semua orang sukakan harta, sebagaimana masyarakat Cina, ada kawan masyarakat Cina, ada kawan Cina, ada kan main futsal dengan kita kan. Contoh kan, sebagai contoh. Dalam masyarakat Cina Tionghoa, mereka kata orang yang cemerlang ini ada 3 perkara, ada 3 kriteria. Apa dia? Yang pertama, Shaw. Nama dia Shaw, bukan Sio apa? Nama dia Shaw. Dia bukan Sio. Dia Shaw. Kalau Sio, gila. Tapi perkataan Cina, Shaw. Shaw itu yang pertama, orang yang hebat ni di Shaw. Shaw itu adalah umur yang panjang. Yang kedua, Hok. Ini saya bagi rahsia ni. Kalau Abang Rizwan ada kawan Cina, dia boleh tanya betul ke tak betul apa yang saya cerita.
Saya tak pandai cakap Cina, saya tak sekolah Cina. Tetapi perkataan dia tu, yang pertama syiar, umur yang panjang, yang kedua hak, orang yang mempunyai harta yang melimpah ruah, itu adalah orang yang berjaya. Yang ketiga dia ada lock. Lock ni apa dia? Kekuasaan. Dalam bangsa Cina ada 3 perkara ni, itu adalah orang yang hebat. Itu adalah orang yang berjaya bagi dia. 3 perkara. Dalam falsafah orang barat juga, orang barat dia bagi tahu orang manusia yang cemerlang ni ada 3 juga. Yang pertama dia ada power, yang kedua dia ada position, yang ketiga dia ada property. Kan kalau kita tahu orang barat, orang yang hebat-hebat dia mesti ada 3 perkara. Kan itulah orang yang hebat. Kalau di Singapura dia bagi tahu orang yang cemerlang dia mesti ada 5 perkara. Dia mesti ada 5 C. Dia mesti ada 5 C. C yang pertama dia mesti ada cash. Yang kedua dia kena ada car. Car yang hebat. Kereta yang hebat tu orang yang hebat. Di Singapura lah. Yang ketiga, C yang ketiga dia kena ada credit card. Orang yang ada credit card ni orang yang hebat. Yang keempat di Singapura, orang yang hebat ni dia ada kondominium. C yang keempat adalah kondominium. Dan yang kelima, C yang kelima dia kena ada country club membership. Kalau di Singapura ada 5 ni, maknanya dia adalah orang yang berjaya. Kalau tak ada ke-5 belum lagi tahap berjaya. Kalau orang Jawa, orang Jawa. Siapa orang Jawa ni? Rasa Izzat orang Jawa ni. Nama Izzat emang bukan. Bukan orang Jawa kan? Bugis. Oh, Bugis. Oh. Saya pernah bercinta dengan orang Jawa. Alamak, bini aku ada ke? Cantik lah. Okay. Apa tu? Mizan ada orang Jawa. Okay. Dalam bangsa Jawa, dia beritahu orang yang hebat ini dia ada 3 juga. Kan? Siapa? Adigang. Orang Jawa beritahu yang pertama orang yang hebat ni dia ada adigang. Adigang ni apa? Yang pertama dia ada kekuatan. Sebab tu orang Jawa dia kuat-kuat. Kalau kita pergi ke Johor, banyak parit ke Johor. Kalau pergi Batu Pahat kan, ada parit Jawa, parit Sulong, apa lagi? Parit apa ni? Banyak parit dia. Orang Jawa ni kuat. Dia datang Malaysia ni dia gali parit. Itu yang nama parit. Kan di Selangor pun ada parit juga. Kan? Ramai banyak. Itulah falsafah Jawa dia bagi tahu orang yang hebat ada 3. Yang pertama adigang, ada kekuatan. Yang kedua dia ada adigung. Adigung ni apa? Kekuasaan dan juga kekayaan harta. Dan yang ketiga adiguna. Adiguna ni apa? Adiguna adalah kecerdikan dan kepandaian. Ada 3 ni orang Jawa kata, you akan jadi orang yang hebat. Bagaimana kita orang Timur, orang Malaysia? Orang Malaysia beritahu orang yang berjaya dia ada 3 tak. Tak yang pertama dia ada harta, tak yang kedua dia ada takhta, tak yang ketiga dia ada wanita. Cuma wanita ni saya nak pesan kepada Abang Rizwan Salim, kalau takut kena maki jangan. Walaupun orang Timur ni dia kata orang yang berjaya ni kena ada 3 kan, harta, takhta, wanita. Kalau satu kita boleh tahan satu je lah, jangan tambah lagi. Izzat jangan tambah lagi ya. Ya, cukuplah 1. Itulah kita bermaksud dalam ketemadunan manusia ini. Dalam ketemadunan manusia ini dia semuanya dalam rangkuman yang saya ceritakan tadi, semuanya dalam senarai, dia beritahu dalam senarai tadi orang-orang yang hebat ataupun orang-orang yang berjaya ini mesti ada harta. Mesti ada harta. Tak kira lah siapa sekalipun, orang Jawa ke, orang Cina ke, orang Barat ke, orang Timur ke, semuanya dia sukakan harta. Dia sukakan harta. Maknanya melambangkan kepada kehebatan itu adalah harta. Orang yang banyak harta ini orang yang hebat. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada ulama sirah telah menyusun. Salah satunya Ibn Khaldun telah menyusun nilai kekayaan para sahabat. Dia dibukukan tentang kekayaan sahabat ini. Salah seorang sahabat yang dibuku yang dalam buku itu adalah Uthman bin Affan, yang kita tahu kan, yang kita selalu baca. Sayyidina Uthman bin Affan, bagaimana kekayaan dia kan, ketika Sayyidina Umar ataupun ketika Uthman bin Affan ini meninggal, dia telah meninggalkan 150,000 dinar dan juga 1 juta dirham.
Kan? Begitu juga nilai hartanahnya serta kuda dan unta dia banyak, terlalu banyak, beribu-ribu. Di dalam perang Tabuk sendiri, bagaimana Saidina Osman telah mendermakan 1/3 daripada keseluruhan hartanya. Kan? Itu bermaksud Saidina Osman ini adalah seorang yang kaya, bukan seorang yang biasa-biasa. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Ini pun kita tahu, kan? Abdul Rahman bin Auf memiliki 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, 3000 ekor kambing. Hebat, kan? Letak kat mana tak tahu. Kan 1000 ekor ni tak boleh letak kat ijiwan kita ni. Tak cukup tanah kita. Kan? Maksudnya Abdul Rahman bin Auf ini seorang yang kaya. Kan? 1000 ekor unta dikatakan nilai dia bersamaan dengan 3 juta. Pada masa itulah. Kan? 1000 ekor kuda bersamaan dengan 1 juta. Dan 3000 ekor kambing ini bersamaan dengan 900,000 ringgit. Pada masa itu. Bermaksud sahabat Nabi ini sangat-sangat kaya. Kan? Sangat-sangat kaya, sangat-sangat seorang yang berharta. Kan? Maksudnya tak salah kita nak mencari harta, kan? Tak salah kita nak mencari harta banyak mana sekalipun. Tetapi kita selalu, orang Melayu ni selalu ditakut-takutkan, kan? Dengan orang yang berharta, orang yang kaya ni. Siapa yang takutkan? Izzat, siapa yang takutkan kita? Tahu tak siapa? Asal kaya je jahat, asal kaya je jahat. Siapa? Tak tahu. Piramli lah, Piramli. Tengok cerita Piramli. Orang yang seumur yang kita ni, daripada lahir tahun 80-an, kan, dan ke bawah, dia tahulah cerita-cerita Piramli. Kan? Dalam cerita Piramli, dia cerita asal orang kaya ni mesti orang jahat. Tak ada lagi cerita dia beritahu orang kaya ni orang yang baik. Kan? Asal kaya je jahat. Orang asal kaya je jahat. Itulah masalah. Itulah orang Melayu kita sampai takut nak mengumpulkan harta. Sampai orang Melayu kita yang takut nak jadi kaya. Kan? Kan? Kalau kita tengok cerita Piramli tadi. Pada tahun 1955 dia buat cerita bertajuk Penarik Beca. Semua ingat kan? Penarik Beca. Bagaimana orang kaya Marzuki jadi jahat. Hero dia Piramli tadi. Yang kerja sebagai penarik beca. Hero dia miskin. Orang kaya je jahat. Pada tahun 1960, Piramli telah buat filem Antara Dua Darjat. Filem Antara Dua Darjat. Bagaimana 3 orang watak orang kaya. Siapa? Tengku Mukhris, Tengku Karim dan juga Tengku Husin. Tiga-tiga dia jahat. Yang baik ni siapa? Pemuzik tadi. Yang orang kampung, dia datang ke rumah tu untuk repair piano. Kan? Itu cerita dia. Orang kaya jahat. Kan? Pada tahun 1961. Tadi 1960, ini 1961. Ada beberapa filem yang Piramli telah hasilkan. Antaranya adalah filem Alibaba Bujang Lapuk. Dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, dia cerita berkaitan dengan Kasim Baba, orang kaya. Dah lah kaya, kedekut pula tu. Kan? Kedekut pula tu, tamak pula tu. Itu Kasim Baba. Kan? Maknanya orang kaya jahat. Watak antagonis. Dan hero dia siapa? Hero dia Aziz Sattar. Aziz Sattar adalah kerja malas. Kan? Isteri suruh kerja, tiba-tiba repot tulang. Kan? Tiba-tiba repot tulang. Itulah hero dia. Piramli cerita, hero mesti miskin. Orang kaya mesti jahat. Kan? Dan pada tahun 1991 juga, Piramli hasilkan seniman Bujang Lapuk. Ada watak siapa? Sarip Dol. Samseng kampung dusun. Kan? Anak orang kaya jahat. Banyak cerita dia berkaitan dengan orang jahat ni. Pada tahun 1962, cerita Ibu Mertuaku. Ada watak Nyonya Mansur, betul? Jahat. Apa? Ahli muzik. Dia kata kan, hero dia ahli muzik. Apa? Ahli muzik. Akhir-akhir sekali ahli muzik tadi cucuk mata dia dengan garpu kan. Itu cerita. Kan? Dan pada tahun 1963, Piramli telah hasilkan filem Labu-Labi dan juga Nasib Labu-Labi. Labu-Labi dan juga Nasib Labu-Labi. Bagaimana dia ceritakan watak orang jahat. Watak antagonis itu Haji Bakhil bin Lebay Kerikut. Kan? Yang baik dia siapa? Orang gaji. Bibik pula jadi baik.
Orang kaya, bos dia ni jahat, bibi pula jadi baik. Kan? Yang ketiga, yang seterusnya pada tahun 1964, P.Ramlee telah hasilkan filem Tiga Abdul. Inilah yang banyak dibincangkan. Kalau berkaitan dengan harta ni banyak kita rujuk dalam filem Tiga Abdul. Abdul Wahid, Abdul Wahab, Abdul Wahud kan. Ada watak Sadiq Sigaraga, kan, saudagar barang-barang purba, kan. Seorang yang kedekut, tamak, dia kahwinkan anaknya Hamidah, Hasidah dan juga Qasidah dengan anak Ismet ulam raja yang Tiga Abdul tadi, kan. Maknanya orang yang dia nak ceritakan orang kaya ni mesti jahat, kan. Yang ketiga, yang seterusnya, yang terakhir adalah pada tahun 1968, cerita Ahmad Albab. Cerita Ahmad Albab, watak Masyid Al-Buaya, lakonan arwah A.R. Tompil. Kan? Orang kaya, dia siap paksa orang bagi hadiah pada masa hari jadi dia. Itu orang kaya. P.Ramlee telah mendidik kita daripada dulu sampailah sekarang. Kita sudah tengok cerita tu mana orang kaya ni jahat. Sudah. Kita pun takut nak mencari harta, kan, supaya tak menjadi kaya. Takut kita nak menjadi kaya, kan? Tetapi cerita-cerita tadi, kan, daripada cerita kisah P.Ramlee, daripada cerita kisah para sahabat ini, kita dapat simpulkan bahawa, kan, para sahabat ini mendidik kita, kan. Kenapa sahabat-sahabat Nabi ini ada yang kaya, tetapi harta mereka ini tidak merosakkan mereka, bahkan mendidik mereka ini menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat Nabi yang mengeluarkan infak, yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya, dan mereka ini tidak menjadi sombong, kan. Setengah-setengah kita kaya sikit dah mula dah sombong. Setengah-setengah kita ni mulalah bila kaya sikit, dah ada harta sikit, mulalah action di media sosial dan sebagainya. Itu yang kita tak nak, kan? Tapi sahabat Nabi mendidik kita, walaupun kaya, walaupun ada harta, menjadikan harta ini menjadi mendidik kita supaya kita dapat beriman, dapat iman kita lebih tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi amalan. Jika kita gunakan harta itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat. Tetapi jika kita guna untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kemungkaran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekejap saya nak minum air. Boleh mengusi? Kering ke? Semangat ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut berkaitan dengan harta ini, kita tidak lari daripada bab pengurusan harta. Sama ada semasa kita masih hidup ataupun selepas kita meninggal dunia. Kedua-dua ini kita perlu uruskan supaya harta ini tidak menjadi harta yang sengsara sebagaimana tajuk kita. Melihat kepada harta selepas meninggal. Kita dah cerita tadi berkaitan dengan harta semasa kita hidup. Kita nak cerita berkaitan dengan harta selepas kita meninggal. Sudah pastinya kita akan membicarakan tentang harta pusaka. Ni masuk dah bab yang Abang Ashraf minta ni. Ini saya takut ni. Ramai yang left sekejap lagi ni. Ramai yang tak nak dengar ni. Berkaitan dengan harta pusaka, satu tajuk yang cukup berat. Satu tajuk yang orang yang tak nak dengar. Kita invite banyak kali pun orang tak nak dengar. Berkaitan dengan harta pusaka ni. Susah. Harta pusaka ini menjadi harta puaka. Dia boleh jadi harta puaka juga. Sekiranya kita ni tidak menguruskan dengan cara yang betul semasa kita hidup. Semasa kita hidup, kita tak uruskan harta kita, bila kita meninggal nanti harta pusaka tadi akan menjadi harta puaka. Itulah. Kalau kita tengok di media sosial, kita baca di Facebook dan sebagainya, ahli keluarga berebut harta. Cucu pukul nenek ada. Mertua halau menantu ada. Kita baca, kita tengok adik bunuh abang ada.
Adik bodoh abang dikubur, dicangkulkan abang dia. Adik ni dia cangkul abang dia di atas kubur mak dia. Berebut harta. Banyak kes-kes yang melibatkan harta ini kan. Inilah harta yang sengsara. Ini yang kita tak nak. Inilah harta yang sengsara. Sengsara kepada siapa? Kepada orang yang hidup ni. Kepada orang yang hidup ni menjadi sengsara. Pergaduhan dan sebagainya. Kan? Dan bila kita melihat kepada pengurusan harta pusaka ini, dia banyak step. Dia banyak tertib. Kan? Tertib kepada harta pusaka ini ada banyak. Yang pertama, kan, bila berlakunya kematian, harta-harta ini akan menjadi harta pusaka. Kan? Harta pusaka. Silakan. Yang pertama, bila berlaku harta pusaka, bagaimana nak menguruskannya? Yang pertama, dia kena uruskan perbelanjaan pengurusan jenazah tadi. Kita kena ambil harta dia untuk uruskan urusan jenazah tadi. Yang kedua, kena selesaikan pembayaran hutang si mati dulu. Yang kedua. Yang ketiga, kena selesaikan tuntutan harta sepencarian pasangan si mati. Yang ketiga, kena uruskan harta sepencarian. Kalau dia ada laki, dia ada suami isteri, kena uruskan harta sepencarian. Yang ketiga, yang keempat, kena laksanakan wasiat si mati sekiranya ada. Dan yang kelima barulah pembahagian harta pusaka tadi secara faraid kepada waris yang berhak. Kan? Ramai yang bertanya, apakah wasiat dan yang baru-baru ni, mungkin baru-baru ni, yang banyak diwar-warkan berkaitan dengan hibah. Apa beza hibah dan juga beza faraid? Dan hibah ini tak ada dalam pengurusan harta pusaka. Saya tak sebut tadi berkaitan dengan hibah. Wasiat dan juga faraid ada dalam pengurusan harta pusaka. Hibah tadi tak ada. Tetapi bagaimana kita tengok dekat media sosial, banyak promosi berkaitan dengan hibah. Kenapa? Okay? So kita kena faham dulu apa itu maksud hibah dan wasiat dan juga sebagainya dan yang lain. Okay. Yang pertama kita bercerita berkaitan dengan hibah. Berkaitan dengan hibah. Definisi hibah itu apa dia? Hibah ini adalah satu akad yang mengandungi pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada hidupnya tanpa ada balasan. Maksudnya, saya ada harta, saya nak bagi kepada Izzat pengurusi majlis dengan kerelaan hati saya tanpa ada rasa balasan, tanpa saya minta balasan. Itu adalah hibah. Kan? Dalil dia apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat keempat. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu haninan marina. Yang bermaksud kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada hartanya, maka makanlah ataupun gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Ini adalah maknanya pemberian. Hibah tadi adalah pemberian ataupun hadiah, kan? Hadiah. Dan syarat-syarat hibah, syarat nak dihibahkan yang pertama, harta itu dia mesti wujud, mesti ada. Contoh, ini cawan ni. Ini wujud. Maknanya cawan ini ada. So saya boleh hibahkan. Yang kedua, syarat yang kedua, mesti barang yang bernilai. Barang yang bernilai maksudnya cawan ini berharga RM1.50 contoh. So bernilai. Kalau barang tu tak bernilai, barang yang rosak itu, barang ni pecah, dia tak boleh nak dihibahkan sebab dia tak ada nilai. Kalau barang yang ada nilai, dia boleh dihibahkan. Yang keempat, mestilah dari barang itu adalah hak mutlak. Hak mutlak ni maksudnya barang itu dia tak ada hutang. Maknanya hak mutlak. Macam cawan saya ni hak mutlak saya. Sebagai contoh, saya nak berikan cawan ini kepada Izzat. Sebagai kepada pengurusi majlis. So, saya boleh maknanya saya hibahkan cawan ini kepada Izzat. So Izzat dapat terima. So maksudnya harta kita kalau ada pemilikan yang mutlak, kita boleh hibahkan. Ya? Dan hibah ni dia ada beberapa jenis pula. Yang pertama hibah mutlak. Hibah mutlak ni macam mana? Pemberian atau hadiah secara terus semasa hidup. Sebagai contoh, Izzat, saya hibahkan cawan ini kepada awak. So, Izzat akan ambil dan saya tak boleh ambil. Bukan saya boleh ambil balik. Cuma saya bagi tahu saya hibah mana ini adalah milik Izzat lah. Mana hak mutlak dah. Hibah mutlak
kepada Izzat. Yang kedua, hibah amanah. Hibah amanah ni lebih kurang sama dengan hibah mutlak, tetapi dia ada amanah. Amanah macam mana? Sebagai contoh, hibah amanah tabung haji. Hibah amanah tabung haji. Kita pergi ke tabung haji, kita cakap, pergi ke kaunter, cakap, tuan, saya nak buat hibah amanah. Boleh. Di tabung haji. Hibah amanah. So maksudnya, kita lantik anak kita ni, kita namakan anak kita ni untuk penerima hibah kepada tabung haji kita, contoh. Ataupun isteri kita ni untuk menerima hibah. Itu adalah hibah amanah daripada tabung haji. Dan yang keempat adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni pemberian bersyarat. Sebagai contoh, Izzat, saya hibahkan cawan ini kepada Izzat. Tetapi dengan syarat, Izzat akan dapat cawan ini selepas saya meninggal. Itulah hibah bersyarat. Dia ada letakkan syarat. Dan salah satu hibah bersyarat ini adalah macam hibah takaful lah. Hibah takaful itu adalah hibah bersyarat. Kalau kita tengok hibah takaful, dalam takaful dia ada kontrak saja. Dia ada buku. Ataupun sekarang e-certificate dah tak ada dah pun. Black and white, dia ada E je. Dalam hitam putih dia dalam soft copy saja. Dan itulah black and white. Kalau bila mananya harta ni? Tadi syarat nak hibah tadi kena ada harta yang wujud. Macam ni, harta yang wujud. Bagaimana kalau hibah takaful ni tak wujud pun? Macam mana? Hibah takaful ini termasuk dalam hibah bersyarat tadi. Dia wujud masa bila? Dia wujud bila mana kita meninggal, barulah wujud hibah takaful. Barulah wujud duit tadi. Barulah wujud pampasan tadi yang kita boleh hibahkan tadi. Alright. Itu berkaitan dengan hibah. Dan syarat kita nak hibahkan ini, hibah ini kita boleh berikan kepada sesiapa sahaja. Kepada sesiapa sahaja pun boleh. Contoh kita nak hibahkan 100%. Harta kita pun boleh. Tetapi syarat dia, Nabi beritahu, tidak boleh menganiaya orang lain. Sebagai contoh, saya nak hibahkan harta saya ni seluruh kepada anak perempuan saya, contoh. Saya tak nak berikan kepada 1 sen pun kepada anak lelaki saya. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dari segi hukumnya boleh, tetapi dari segi syariat yang Nabi ajarkan kepada kita tak boleh hibahkan kepada semua 100% sehingga kita menganiaya orang lain. Sebab tu kalau kita tengok atuk-atuk nenek-nenek kita, atuk-atuk nenek-nenek kita, kan, bila ada di signal, adanya petanda dia nak pergi meninggalkan kita, dia panggil waris-waris, wahai anak-anak tu, marilah berkumpul, dia kata, ini aku nak membahagikan harta-harta aku ataupun tanah-tanah aku yang ada. Dia pun bagilah, ayah sikit, anak nombor 1 banyak ni, anak nombor 2 banyak ni, anak nombor 3 banyak ni. Dia boleh, itulah hibah. Kan? Itulah hibah. Bagaimana pula dengan wasiat? Kalau orang cakap, sebelum kau meninggal, pergilah buat wasiat dulu, dia kata. Pergilah buat wasiat dulu. Kan? Pergilah. Wasiat ini kalau ikut pemahaman kita, mengikut pemahaman kita, ini adalah satu, dia wasiat ni panjang ni, kan. Wasiat ini kalau ikut pemahaman kita, ia adalah satu ikrar ataupun satu pesanan yang dibuat semasa hayat kita, dan ke atas harta ni untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan ataupun apa-apa maksud yang diberikan mengikut syarat selepas dia meninggal. Ya, itulah wasiat. Wasiat ni maksudnya kita bagi tahu, Zat, saya ada sekeping tanah. Bila saya meninggal nanti, Zat, tolonglah usahakan tanah itu, dan hasil daripada tanah, hasil daripada usaha tanah itu berilah kepada anak-anak saya, contoh. Itulah wasiat saya. Contoh wasiat, kan? Sebagai contoh. Okay. Dan apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa dalilnya berkaitan dengan wasiat ini? Mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Allah bagi tahu. Yang bermaksud pembahagian itu adalah sebahagian sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutang. Wasiat ini pembahagian tadi itu faraid, dan dia kena selesaikan dulu wasiat dan juga hutang, barulah pergi pada faraid. Wasiat ini dia pada asalnya dia adalah wajib. Pada asalnya dia ada wajib, ada dalil yang menyatakan wajib dalam Quran, lepas ni balik cari, okey. Tetapi banyak dalil daripada Nabi SAW, sehingga kan ulama beritahu wasiat ini hanyalah sunat sahaja.
Wasiat ini sunat sahaja, dan wasiat ini had maksima dia adalah 1/3. 1/3 daripada keseluruhan harta dan ditujukan kepada selain daripada waris. Wasiat ini boleh diberikan kepada anak angkat ataupun cucu. Contoh, sebagai contoh, datuk, anak dia meninggal, dia ada cucu saja. So cucu tadi dia tak boleh dapat faraid, kan? Dia boleh, kan? Maknanya cucu tadi dia nak dapatkan datuk tadi nak berikan harta lebih sedikit kepada cucu tadi. So dia boleh tuliskan wasiat. Wasiat ini boleh dilakukan secara bertulis ataupun secara lisan, melalui saksi lah, melalui saksi. Dan sahabat Nabi SAW daripada Abu Ummah daripada Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kalla zi haqqin haqqa fala wasiyatan la waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing, maka tiada wasiat untuk waris. Inilah dalil yang menyatakan bahawa wasiat ini tidak wajib, tetapi dia hanyalah sunat sahaja. Sebab apa? Sebab wasiat ini bukan kepada waris. Waris dia tak boleh dapat wasiat, tapi dia ada hak kepada faraid tadi. Okey, so wasiat kepada bukan waris daripada 1/3 harta. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW ketika melawat beliau yang sedang sakit, lalu Nabi tanya, lalu Abi Waqqas beritahu, ya Rasulullah, bolehkah aku ingin berwasiat semua hartaku? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak. Lalu Abi Waqqas beritahu setengah, boleh tak? Nabi beritahu, tak boleh, tak boleh. Lalu Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, kalau 1/3? Nabi kata 1/3 dan 1/3 itu banyak, kan? Sesungguhnya engkau meninggalkan waris itu kaya lebih baik daripada dia meminta-minta daripada manusia dengan tangan mereka. Inilah dalil bagaimana wasiat ini 1/3. 1/3 sahaja boleh diwasiatkan. Ini pening, Izzat pun dah menung dah. Itu saya malah nak cerita berkaitan dengan wasiat. Semua dah pening sebab ini berkaitan dengan harta pusaka, dia sangat boring. Dan 1/3 dikira daripada harta bersih. Sekejap ni, frame tak? 1/3 dikira daripada harta bersih setelah dijelaskan kos pengurusan pengemudian tadi dan juga hutang piutang dia, dan selepas tolak harta sepencarian dan sebagainya. Sekiranya pewasiat ini menanggung hutang macam mana? Orang tanya, hutang ni tak kena wasiat ke? Sekiranya pewasiat tadi menanggung hutang yang banyak sehingga kehabisan harta dia, maka wasiat tadi tidak perlu dilakukan. Sebab apa? Dia kena tunaikan, dia kena selesaikan hutang dulu. Dan bagaimana kalau nak wasiatkan kepada waris? Boleh ke wasiatkan kepada waris? Kan jumhur fuqaha berpendapat wasiat kepada waris adalah tidak dibenarkan. Dan wasiat hanya sah dibuat kepada bukan waris yang menerima bahagian harta di bawah peraturan yang bukan waris, kan, yang tadilah yang menerima, yang bukan menerima harta di bawah faraid tadi, kan. Berdasarkan kepada pandangan ini, asal hukum wasiat kepada waris adalah tidak sah, melainkan jika waris lain bersetuju dengan wasiat yang dibuat ketika pewasiat meninggal dunia. Maksudnya dibuat siap-siap. Contoh saya ada beradik 7 orang. Dan saya buat wasiat, tanah ini, rumah di Elmina, contohnya rumah di Elmina ini saya wasiatkan kepada kakak saya, contoh. Kakak saya. Bila saya meninggal, sedangkan rumah ini perlu dibahagikan kepada secara faraid. Tapi bila melihat kepada wasiat tadi, adik-beradik saya ni dia bersetuju, contoh. Sebagai contoh, kan? Dia bersetuju. Waris-waris lain ni bersetuju. Kita apalah. Harta tadi boleh berikan kepada kakak saya. So maksudnya boleh kita laksanakan wasiat ini kepada waris dengan syarat waris-waris yang lain bersetuju, kan? Bergantung kepada persetujuan dan keizinan daripada waris yang lain.
Sandaran ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wasiyatan liwaris illa an yasha al-warithah. Nabi beritahu tidak boleh berwasiat kepada waris melainkan jika diizinkan oleh warisnya yang lain. Boleh sekiranya kita nak wasiat kepada bukan waris, kepada waris kita, sekiranya waris-waris lain bersetuju. Ya, oleh itu sesuatu wasiat yang dibuat kepada waris adalah tidak berkuat kuasa melainkan jika dia bersetuju oleh waris-waris yang lain selepas kematian pewasiat. Kalau ada tentangan, maka tak boleh laksanakan wasiat tadi. Dan kita pergi kepada next chapter panjang kan. Boleh ke Muzi? Sikit lagi ya. Berkaitan tadi kita berkaitan dengan hibah, berkaitan dengan wasiat, dan juga yang ketiga adalah pengurusan harta pusaka iaitu faraid. Faraid ni satu topik yang sangat panjang yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim, sangat panjang. Kalau orang cakap, kenapa kau nak cerita pasal hibah sedangkan dalam Quran ada faraid? Orang bertikaikan. Orang pertikaikan, kau dah cerita pasal hibah. Dalam Quran ada faraid lah. Dia kata kan. Bukan. Kan? Hibah satu part yang lain, faraid satu part yang lain. Tadi saya dah cerita berkaitan dengan dalil hibah. Dalam hukum faraid pula diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa bermula daripada ayat ke-11. Panjang ayat ni. Saya bacakan maksud. Ya. Yusikumullah kan. Allah beritahu. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka, ini faraid. Untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Satu orang anak lelaki menyamai dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 ataupun separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat, yang tadi kan, yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lagi maha bijaksana. Panjang ayat ni. Kan maha berkaitan dengan faraid. Ada sambung lagi. Daripada ayat yang ke-11 sambung lagi ayat yang ke-12. Dan bagi kamu suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Kan? Suami dapat 1/2, maknanya separuh. Sekiranya tak ada anak. Jika isteri kamu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi mereka pula, isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika Allah panjangkan nak cerita. Penat saya. Nanti balik bacalah. Kan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan secara detail berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ataupun dalam faraid ini. Kan? Hak faraid ini juga boleh gugur dalam keadaan mana? Bila mana waris si mati tadi berlainan agama. Contoh muallaf, kan, muallaf adik-beradik dia ada yang bukan agama Islam. Yang bukan agama Islam. Maka faraid tadi tak jatuh kepada tak dapat kepada orang yang bukan Islam. Apa dalil dia? Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslim, la yarisul muslimul kafir
walal kafirul muslim. Dan Nabi beritahu, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Maknanya harta pusaka ini hanya boleh dapat kepada orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam tak dapat harta pusaka. Kan? Okay? Apa sahaja harta yang ditinggalkan selepas kematian adalah harta pusaka dan perlu diuruskan secara faraid tadi. Ya, secara faraid tadi. Selepas dah selesai hibah, dah selesai hutang, dah selesai wasiat dan sebagainya. Yang ada yang tanya saya, kalau rumah yang masih dalam loan, masih lagi dalam hutang dengan bank, boleh tak dihibahkan? Boleh tak? Jangan kita dah letak penama, boleh tak kita nak hibahkan? Ataupun kita meninggal, kita ada kita ada MRTT contoh, MRTT. So ini adalah pemahaman, kadang-kadang pemahaman kita ni pemahaman yang salah. Bila rumah kita masih dalam loan dan kita meninggal, okay? Dan kita meninggal, boleh tak dihibahkan? Jawapannya tidak boleh. Kerana apa? Syarat pertama untuk hibah adalah harta tersebut haruslah harta yang mutlak dimiliki dan tidak ada hutang. Maksudnya kalau berhutang bukan harta kita, mana harta bank. Ya, walaupun kita ada MRTT tadi dah selesaikan hutang kita, dah selesaikan hutang rumah kita. Ya, tetapi rumah tadi MRTT ni dia wujud, dia bayar hutang selepas kita meninggal. Sedangkan bila masa kita hidup, rumah tadi masih dalam hutang. Dia faham kan? Okay? So bila kita meninggal, barulah MRTT tadi selesaikan hutang kita. So MRTT ini dia hanya menyelesaikan hutang dan rumah tadi dia akan menjadi harta pusaka. Bila menjadi harta pusaka, kita kena uruskan harta pusaka ini secara faraid lah, selepas kita tolak, selepas kita dah bahagikan kepada kita tolak hutang, kita tolak harta sepencarian, dan maksudnya dalam rumah tadi, rumah yang kita tinggalkan ini ada hak kepada waris-waris faraid yang lain. Sebab itu berlakunya pergaduhan. Kita baca di Facebook, kita baca di mana-mana sekalipun, banyak yang bergaduh, mertua halau isteri. Kan, bila anak lelaki dia meninggal, ada kes. Kalau tak percaya baca. Kan, ini yang berlaku sebab apa? Mertua tadi mula dicucuk oleh anak-anak dia kata, dia kata mak ada hak dalam rumah tu. Dia kata mak ada hak dalam rumah tu. Dia kata so pergilah ambil, dia kata. Sudah. Bila berlaku cucuk menyucuk itu, inilah berlakunya kes-kes isteri kena halau, dan ada isteri yang terpaksa jual rumah sebab apa? Nak membayar hak faraid kepada waris-waris tadi. Dan salah satu penyelesaian kepada masalah-masalah ini itulah pentingnya kita ada hibah takaful. Bukan saya nak promote, ini adalah realiti sebenarnya, kerana hibah takaful ini boleh sediakan cash dan tanpa melalui pengurusan harta pusaka, dan boleh digunakan untuk menebus faraid kepada macam tadi yang kes rumah tadi, boleh tebus kepada faraid dan kepada waris faraid. Okey, kalau nak bincang berkaitan dengan tu, boleh datang rumah saya. Saya tak nak cerita dalam ni, nanti orang cakap nak menjual ke apa ni? Bukan saya tak nak cerita pada malam ni. Alright. Okey, saya rasa dah pukul 9 lebih. Saya cukuplah setakat tu perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit ilmu kepada kita semua, dan semoga harta-harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki ini menjadi asbab kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan kebahagiaan kepada kita, bukannya kesengsaraan kepada kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sebagai pengakhirannya, okey, pengurusi mana pengurusi? Hilang dah pengurusi. Ada. Okey, pengurusi. Boleh. Sebagai pengakhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, especially terutamanya jiran-jiran Al-Min Negeri 1. Terima kasih banyak-banyak atas peluang yang diberikan untuk perkongsian pada malam ni. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain rancangan insya-Allah.
Ya, wallahu alam. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak sempurna itu datangnya dari kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.